السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Amalan zahir itu buat para hamba dari segi anggota badannya, sedang amalan batin buat orang-orang khawas, khusus dari segi hati dan kebatinan. Rahsia dari rahsia adalah di antara mereka dengan dia berada di tumit khauf, yakni takut, kendati pun mereka berada dekat dengan dia. Mereka masih bimbang kalau berlaku perubahan dalam perlakuan mereka ketika berubahnya hal ehwal dalam diri mereka. Lalu terhapuslah mereka dari maqam yang mereka sedang berada padanya. Mereka bimbang akan berubahnya hati. Mereka takut hati mereka menjadi lebih buruk. Mereka takut malap matahari dan bulan mereka. Mereka bimbang akan tergelincirnya tumit-tumit mereka. Sebab itu mereka selalu bergantung pada daun-daun pintu pendekatan mereka kepada Allah, serta berpegang pada talian rahmat Tuhan seraya berujar, wahai Tuhan kami, kami tiada mahukan dunia ataupun akhirat daripadamu, tetapi yang kami mahukan ialah kemaafan dan keafiatan daripadamu dalam agama. Kami mahukan ketetapan iman dan makrifat. Maka kabulkan kami dengan semua permintaan kami itu. Kini kami sedang bergantung pada talian rahmat-Mu. Maka janganlah sampai Engkau kecewa, janganlah sampai Engkau kecewakan kami dalam permohonan kami. Jadikanlah semua itu buat kami, kerana sesungguhnya Engkau jika mahukan sesuatu, Engkau akan katakan jadilah, maka dia akan terus terjadi. Wahai kaum, ikutilah kaum ini dalam bicara dan laku mereka. Berikan khidmat kamu kepada mereka. Dekatlah kepada mereka dengan harta dan diri kamu. Kerana apa sahaja yang kamu berikan kepada mereka itu adalah buat diri kamu sendiri. Semuanya akan tersimpan di sisi mereka. Besok mereka akan menyerahkan semua itu kembali kepada kamu. Apakah engkau mengharapkan keluasan rezeki, padahal telah ditetapkan oleh qalam buatmu kesempitan dalam rezeki? Sebabnya engkau diseksa dan dikutuk ialah kerana engkau meminta sesuatu yang bukan dari bahagianmu. Betapa banyak engkau sibuk dengan mengejar dunia dan tamak menuntutnya, padahal tiada yang akan sampai kepadamu kecuali apa yang sudah menjadi bahagianmu sahaja. Kaum ini sentiasa berdiri di atas tumit ketaatan, sedang hati mereka sering kecut takut. Dan kamu pula sentiasa berdiri di atas tumit kemaksiatan, sedang hati kamu amang sentosa sahaja. Inilah yang dikatakan pokok keteperdayaan. Awas,
Jangan sampai datang malaikat Israel dengan cara mengejut. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa perkara yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi. Yang pertama, tentang perbezaan antara hamba-hamba Allah dalam beramal, antara golongan awam dan golongan khawas atau golongan khusus. Yang kedua ialah takutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu takut Allah Taala mengubah keadaan daripada ketaatan kepada kemaksiatan, atau disebut dengan su'ul khatimah. Dan perkara yang ketiga ialah bagaimana penting dan perlunya kita sentiasa mendekati golongan yang takutkan Allah dan menjadikan harta kita, menjadikan masa dan khidmat kita untuk mereka, supaya dia menjadi bekalan yang baik dan pulangan yang lumayan di akhirat kelak. Dan perkara yang keempat, tentang sifat kita dalam mencari rezeki. Bila kita mengetahui bahawa rezeki kita tertulis dan tercatat seumpama itu, maka belajarlah untuk redha. Jangan tamak sehingga kita menjadi terkutuk dan terazab dengan sifat tersebut kerana mengejar dunia. Dan perkara yang kelima yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah orang-orang yang terpilih, mereka sentiasa takut pada Allah walau dalam melakukan ketaatan. Bimbang Allah Ta'ala tak terima, bimbang nilainya tidak sebagaimana mereka jangkakan. Mereka adalah ahli maksiat. Di sebalik keberanian mereka buat maksiat, mereka tidak pernah bimbang kemurkaan Allah. Dan ini 5 perkara utama yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir untuk kita memahaminya dan menjadikan ilmu kita, iktibar kita dan amalan kita. Yang pertama, bila disentuh tentang cara ibadat, orang awam kesungguhannya dalam ibadat zahir, sehingga mereka lupa menekankan keikhlasan. Mereka lupa menekankan apa yang menjadi ibadat hati. Akibatnya ibadat zahir itu menjadi kosong. Kita memang tekan sembahyang, puasa sunat, zikir, bagus, satu perbuatan yang baik. Sebagaimana kita jelaskan sebelum ini, bahawa setiap kebaikan akan mewariskan makrifat. Setiap kali kita buat baik akan menyebabkan Allah bagi kita ilmu mengenali Allah. Makin banyak taat kita, makin dekat kita dengan Allah, dan sekaligus menjadikan kita mengenali Allah Ta'ala. Tapi kita nak faham betul-betul amalan zahir yang bagaimana yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalau amalan zahir itu sebagai gambaran semata-mata, kosong daripada makna dan dalamannya, maka kita bimbang amalan ini tidak memberi manfaat yang banyak kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana setengah manusia memanglah dijaga ibadat-ibadat zahir, umrah setiap tahun, haji setiap tahun, misal katanya segala kebaikan lain yang tak terkira, tapi dia tak jaga hati dia. Dia tak bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan. Dia tak sungguh-sungguh muraqabah, yakni melihat, mengimbangi dan muhasabah dirinya. Dan kadang-kadang dibimbangi kalangan yang melakukan amal soleh yang banyak dengan hati yang kosong, dia mula berbangga dengan amalannya. Bila kita berbangga dengan amalan kita, maka sebenarnya kita tak malu, atau dengan bahasa mudah, kita adalah orang yang sombong. Kenapa? Kerana yang memberi kekuatan kita beribadat Allah, yang beri ilham kita buat baik Allah, yang beri kesempatan untuk buat baik Allah, yang beri kita segala fizikal dan panca indera untuk buat ketaatan Allah.
Maka bagaimana kita nak bangga sesuatu yang bukan milik kita? Ibadat ini Allah beri pada kita. Yang perlu kita lakukan setiap kali buat ibadat, syukur pada Allah atas kurniaan Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk mentaatinya. Kita syukur pada Allah kerana Allah gerakkan tangan, kaki, mata kita untuk bangkit melakukan ketaatan. Kita syukur pada Allah dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan pada kita untuk kita buat baik. Semuanya datang dari Allah. Kullun min indillah. Katakanlah, semua keupayaan kamu dan buat ibadat, semua nikmat yang datang dari Allah. Wa ma lakum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kita dapat hari ini daripada Allah belaka. Jadi orang yang faham benda ni, bila dia buat ibadat banyak pun dia tak rasa bangga. Sebab tahu yang beri semuanya Allah, bukan dia. Tapi kalau orang yang menekankan ibadat zahir saja, dia mula berbangga. Ini yang kita pernah kata, ungkapan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Bila ada orang beritahu dia, fulan bin fulan baik sangat, ibadat banyak. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, kita uji dia. Kita uji dia. Maka seorang wakil Umar bin Abdul Aziz pergi jumpa dia. Wahai fulan, kami nak beri kamu satu jawatan penting dalam kerajaan. Baik, kalau kami bagi jawatan, apa pulangan untuk kami? Oh, kalau awak bagi saya jawatan, saya akan bagi awak berapa persen. Mana orang ni dicintakan pangkat. Di sebalik dia buat ibadat tadi. Bukan disangkut ni, rasuh orang ni. Kalau awak boleh lobby saya dapat jawatan, di sisi Umar bin Abdul Aziz saya dapat jawatan, saya akan beri awak apa benda awak nak. Awak nak benda tu, awak nak benda saya bagi. Lalu orang ni pun datang jumpa Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Dia kata, wahai pemimpin orang Islam. Dia cakap macam ni lah, kalau dapat jawatan, dia janji nak beri saya benda tu, benda ni. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, gharrathu salatuhu, ibadatnya telah memperdayakannya. Maknanya dia buat ibadat zahir tu bagus sehingga orang nampak warak, tetapi hatinya kosong. Rupanya ada niat dan tujuan lain, maka itu membinasakan. Abdullah bin Umar, dia ada hamba banyak, khadam dia banyak. Setiap kali hambanya tadi buat baik, tunjuk warak ke, dia akan merdekakan. Lalu seorang berkata, wahai Abdullah, tidakkah kamu takut mereka berbohong? Kalangan mereka ada yang memang buat ibadat untuk mendapat tempat dan mendapat hajat dunia. Lalu kata Abdullah bin Umar, maka itu antara dia dengan Allah. Maka kita kadang-kadang di sisi kita dengan manusia nampak comel, baik. Di sisi Allah tak ada. Kerana apa? Ibadat bukan kerana Allah SWT. Dan ini beza. Orang-orang yang khawas, mereka sibuk memperindahkan batin mereka daripada zahir mereka. Maknanya mereka tekan benda tu. Tekan keikhlasan. Mereka tekan rasa takut pada Allah. Mereka tekan perkara yang bersangkutan dengan hati. Itu sifat yang utama yang ada pada mereka ialah al-khawf. Al-khawfu minallah, takut Allah. Dalam kondisi mereka buat baik. Mereka bimbang Allah Ta'ala tarik iman mereka. Mereka bimbang Allah Ta'ala jatuhkan kedudukan mereka di sisi Allah. Mereka tak bimbang di sisi manusia jatuh, di sisi Allah. Baik, kita lihat yang kedua, pada disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Golongan bagaimana orang-orang khawas ini menekankan ibadat hati mereka. Apa yang mereka tekankan? Disebut pada kenyataan yang kedua, iaitu mereka takut pada Allah, bimbang berlaku perubahan pada diri mereka, yang disebut sebagai su'ul khatimah. Walaupun mereka orang baik-baik. Bila para ulama membahaskan tentang su'ul khatimah, mati keadaan tak baik, walaupun pada permulaan kehidupannya dia orang baik, tapi kesudahannya berakhir tak baik. Macam mana kita nak faham makna su'ul khatimah? Kata ulama, su'ul khatimah ni ada dua kategori. Su'ul khatimah ala rutbataini, ada dua kategori. Kategori pertama, sebelum dia mati, belum dia mati, tiba-tiba hatinya dihuni dengan perasaan syak. Mula tidak yakin apa yang dijanjikan oleh Allah SWT.
Maka dengan sebab itu dia mati, maka ini su'ul khatimah. Dekat dia nak mati, datang rasa syak, dan mula dia engkar dengan apa yang Allah janjikan tentang perjalanan kematian, syurga, neraka, pahala, dosa, pertemuan dengan Allah. Dia mari tak percaya. Dia tak jadi tak percaya pada pahala, dia tak percaya pada dosa, pada azab Allah. Mati dia dalam ragu-ragu macam tu, mendekati kekufuran, waliyazbillah min zalik. Yang kedua, dekat dia nak mati, tiba-tiba cinta dia pada dunia lebih pada akhirat. Tiba-tiba syahwatnya pada dunia lebih pada akhirat. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia sedang bercinta dengan dunia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang dia akan dibangkitkan mengikut kesudahan dia, amalan yang terakhir yang dilakukan sebelum mati dia. Jadi kalau sebelum mati dia buat benda baik-baik, maka Allah bangkit dia dalam keadaan baik. Kalau sebelum mati dia buat benda tak baik, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak baik. Ini disebut dalam hadis bahawa innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah bila sayang seorang hamba, Allah jadikan dia beramal di akhir usia dia. Dia jadi sibuk pada akhir usianya. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apa yang disibukkan? Lalu kata Nabi SAW, dia akan disibukkan untuk buat baik sehingga Allah matikan dia. Dia mari dekat akhir umur kita macam nak buat baik. Kita rasa macam nak mengaji, kita rasa macam nak tolong orang, kita rasa macam nak minta maaf dengan semua orang. Dekat nak mati ni, kita buat benda baik, lalu kita pun mati. Itu tanda Allah sayang. Itu namanya husnul khatimah. Tapi dekat nak mati, dia mari sayang ke dunia. Dia minat balik main ayam serama. Lama dah tinggal main ayam serama, ingat, dia minat balik. Dia minat balik main badminton. Tua ni minat balik. Dia minat balik buat benda dunia dengan dipanggil syaraf, dengan seronok semua. Lebih seronok daripada semayang dan lain-lain. Di akhir usia dia macam seronok dengan benda dunia, seronok. Maka itu tanda tidak baik. Kerana kita bila dah dekat garisan penamat, kita seronok melihat garisan penamat tu, biar kita sampai. Lalu kita berlari lebih laju sebab dia dekat. Tapi ada orang nampak garisan penamat, dia pun paling kanan kiri, dia pun pergi ke kanan, pergi ke kiri. Akhirnya dia lupa garisan penamat dia, sehingga dibunyikan whistle penamat. Maka dia tetap tamat walau tak sampai garisan penamat. Benda dah selesai. Jadi orang beriman, dia sedar perjalanan usia macam kita sebut sebelum ini. Perjalanan usia kita ni kita kena sedar. Masuk 40, 50, 60, apa benda yang patut kita sayang. Kita berada pada satu umur sayangkan anak-anak. Dan kita berada pula pada satu umur kita nak anak-anak kita sayang kita pula. Sebab kita dah tua. Kita nak anak kita sayang kita. Dengan bahasa mudah, balas balik jasa kita. Perasaan itu ada pada semua. Pada waktu kita gagah kuat, kita sayang anak, peluk anak, cium anak, anak nak apa bagi. Tapi kita akan sampai satu umur kita nak anak sayang kita. Maka kita mula merajuk bila anak tak sayang kita, bila anak tak lebihkan kita, anak sibuk kerja daripada kita, merajuklah. Dan pada tahap berikutnya, kita mula sayang pada benda yang akan memberikan kita kebahagiaan. Apa yang boleh menjadikan kita bahagia waktu umur tua ni, kita mula sayang. Akhirnya kita sayang cucu. Sebab cucu tu beri kita bahagia. Tapi kita lupa untuk sayang diri kita sendiri. Kita duk sayang semua benda, tapi tak sayang diri kita untuk selamatkan diri kita di sisi Allah. Akhirnya habis masa kita pada menyayangi orang yang tak banyak beri manfaat pada agama kita. Bila kita habis bahasa ke situ, dah umur tua-tua dah habis ke situ, sehingga kita lupa perjalanan usia kita untuk makin dekat dengan Allah. Bukan maksud kita memusuhi orang yang kita sayang, tidak. Tetapi kita mula tahu prioriti di kat mana masa kita dengan Allah.
Ni kalau cucu nak datang boleh. Ni nenek nak mengaji dulu, nenek nak belajar dulu. Datang lepas kuliah. Misalnya, kita tahu prioriti. Boleh. Nak jaga cucu boleh. Nanti waktu-waktu solat ni ambil balik sebab kita nak pergi masjid. Kita tahu prioriti. Pada umur-umur seumpama akhir kita. Sebab itu para ulama, mereka bimbang pada saat akhir usia mereka, kecenderungan mereka pada dunia mula menguasai mereka. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang dapat dunia pada usia tua, dia seumpama mendapat bangkai. Tua-tua dapat dunia macam dapat bangkai. Maksudnya tak banyak faedah untuk kita kalau benda-benda ni untuk dunia. Tapi kalau kita ambil benda tu untuk akhirat, dia banyak faedahnya. Kalau saya katakan saya sibuk cari dunia pada usia tua, kalau saya nak gunakan untuk akhirat, ya itu banyak faedahnya. Tapi sekadar untuk diri saya, tak banyak faedah, macam kita dapat bangkai. Maka kita kena mengetahui tentang keterbatasan umur kita. Ya, para ulama amat bimbang berada dalam keadaan mati yang tidak baik, walaupun mereka ni orang dah baik. Al-Imam Malik bin Dinar, kata dia satu hari dia qiyam mulai. Cara dia qiyam mulai, bangun malam sambil dipegang janggut dia, qabidan lihiyah, tahu sambil menangis. Dia kata apa? Ya Allah, Engkau telah mencatatkan penghuni syurga, dan Engkau juga telah mencatatkan siapa penghuni neraka. Di mana tempat hamba-Mu Malik ini berada, ya Allah. Dia pun menangis sampai subuh. Takut dia, walau dia terkenal seorang tabi'in yang ibadahnya baik, bagus, ilmu, alim, sama dengan Muhammad bin Wasi', sama dengan Hasan Basri. Ini tabi'in yang hebat. Tetapi oleh kerana takut dia kesedang tak baik, pada malam hari dia qiyam mulai sambil pegang janggut, lalu berkata, Ya Allah, Engkau dah catat penghuni syurga, Engkau juga dah catat penghuni neraka. Di manakah aku berada, ya Allah? Mana aku duduk kat mana? Di mana tempat Malik ini, ya Allah? Dia pun nangis. Tetapi ini datang sifat al-khawf. Allah berikan supaya mereka sentiasa dalam pemeliharaan Allah, dalam ketaatan. Kita baca kisah Sufyan al-Thawri, bangun malam qiyam sambil menangis. Lalu apa kata dia? Akhafu an uslabal iman indal maut. Aku takut iman aku dicabut ketika mana aku nak mati. Takut iman dicabut ketika mati. Dan ini ketakutan mereka dalam keadaan hal ibadat mereka yang dah banyak. Sebab itu bila kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca doa. Kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan ajar kita baca, khususnya sebelum tahiyat, sebelum kita beri salam dalam tahiyat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam, neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Baik, apa maksud fitnah hidup, fitnah mati? Adapun fitnah hidup memberi maksud kelalaian kita dalam mengumpulkan ketaatan pada Allah sebagai bekalan. Ini fitnah hidup. Patut kita hidup cari bekalan banyak-banyak untuk akhirat, tapi tak, kita cari perkara-perkara yang kita akan tinggalkan. Maka ini fitnah. Hidup terfitnah. Orang suruh hidup banyakkan amal soleh, ni buat bekal nak ambil akhirat kelak, tapi dia terfitnah. Dia ingat dia akan kekal kat sini, maka dia buat amalan dunia yang dikekal di dunia, walau dia akan meninggalkan. Dan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung padamu ya Allah daripada fitnah kematian. Apa maksud fitnah kematian? Ini fitnah ketika dekat nak mati, dicabut iman, dicabut rasa cinta pada Allah. Oh, takut kita fitnah. Ini fitnah dekat nak mati. Syaitan, dia tahu anak-anak Adam khususnya orang beriman, bila dekat nak mati, ia adalah peluang mereka terakhir. Lalu Iblis mengarahkan pada tenteranya, alaikum bil abd, alaikum bil ghulam, alaikum bil rajul. Lazimilah orang tu sebab dia dah dekat nak mati.
qabla fawatil awan. Sebab masa dia nak habis, kita kena hasut betul-betul sampai dia mati dalam keadaan cintakan dunia. Su'u khatimah. Dalam satu hadis, ada seorang lelaki, Masya Allah, pedang dia tajam, baju besinya padu, pergi berperang. Orang teruja tengok dia dengan pakaian, dengan kesungguhan. Oh, ini ahli syurga. Lalu kata Nabi SAW, bahkan dia ahli neraka. Dia bukan ahli syurga, dia ahli neraka. Sahabat ni macam air, kan dia dah berada di medan perang. Tetapi orang yang berada di medan perang, yang diharapkan syahid atau menang. Lelaki ini nampak lebih utuh daripada orang lain, dengan pakaiannya, dengan nampak kesungguhannya, kesiapsiagaannya berperang pada jalan Allah. Lalu orang bila nampak macam ni, kita kadang-kadang kita punya emosi kita kan, kalau tengok orang bagus-bagus baik, kita tu ahli syurga tu. Kita ni penggunaan ahli syurga tu cepat sangat. Yang kita selalu tegur, jangan guna perkataan tu. Perkataan tu kalau kita guna menunjukkan kita rasa kurang takut pada Allah. Sebab kita kena bimbang keadaan kita. Syurga neraka kita tak tahu bimbang. Kalau kita sebut ini ahli syurga, orang tu terus dah tenang. Akhirnya maksiatnya ringan dibuat sebab dia rasa dia ahli syurga. Dan kita pun tak apa nak tegur dia, ahli syurga, tegur apa ahli syurga dah tu. Maka ini membahayakan kita. Jadi sahabat ni kata tu ahli syurga, Nabi kata bukan, dia ahli neraka. Tercengang sahabat ini. Akhirnya tamat peperangan. Lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, benar Tuan, benar Tuan, dia memang ahli neraka. Ya Rasulullah, aku tengok dia, aku berdekatan dengan dia dalam peperangan. Tiba-tiba dia terkena tetakan musuh dan dia rebah dan jatuh. Dia tak mampu sabar, dia ambil pedang dia, dia potong nadi kat tangan dia. Dia tak tahan sakit, dia ambil pedang, dia letak dekat tangan dia, dia tekan supaya putus nadinya dan dia mati. Maknanya dia mati bunuh diri. Pada saat dia dah tercungap, patut dia dah mati syahid kalau dia sabar. Yang tengah sakit ni, macam kita tengah sakaratul maut lah, tengah tercungap, patut sabar sampai mati. Tapi dia tak sabar, dia terus ambil pedang dia, letak dekat tangan dia, pergelangan tangan, dia tekan dia. Dia tekan untuk putus nadi di sini, maka dia pun mati. Macam mana boleh terfikir bunuh diri? Demikian su'u khatimah. Sebab itu dalam hadis yang paling mestinya orang-orang dekat dengan Allah. Bila Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Di kalangan kamu, di kalangan manusia, ada yang banyak melakukan amal soleh sehingga jarak dia dengan syurga cuma satu hasta nak masuk syurga. Tiba-tiba ketetapan di sisi Allah bahawa dia tidak mati dalam keadaan baik. Lalu di akhir usianya, kata Rasulullah, dia buat amalan ahli neraka dan dia mati waktu buat amalan tu, maka dia masuk neraka. Al-Imam Nawawi rahimahullah beri komentar di sini. Sebab hadis ini versi lengkapnya. Bila Nabi SAW menyatakan ada di kalangan kamu, dia buat amalan ahli syurga, kita pergi pada terjemahan, sehingga dia dengan syurga dah dekat. Tapi di akhir usia dia buat amalan ahli neraka, dia mati padanya, maka dia masuk neraka. Dan di kalangan kamu ada yang buat amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka cuma satu jengkal. Tiba-tiba di akhir usianya dia buat baik, maka dia mati dalam keadaan dia buat baik, maka dia masuk syurga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, lihatlah hadis ini untuk menunjukkan betapa sifat rahmat Allah Ta'ala. Kerana ada orang jahat sepanjang usia, dekat nak mati buat baik, Allah masuk dalam syurga. Adapun hadis, adapun yang menyebut di kalangan kamu ada yang buat amal kebaikan sampai jaraknya antara dia dengan syurga cuma sejengkal sahaja, tiba kesudahannya dia buat amal yang tak baik,
kata Imam Nawawi, benda ni jarang berlaku. Betapa rahmat Allah. Tuan-tuan sekalian, memang hadis tu kita dengar supaya kita sentiasa datang rasa takut. Kaedah yang Allah Ta'ala tetapkan, sunnatullah. Siapa pun yang buat baik, maka insya-Allah ada syurga. Tapi siapa pun yang buat jahat, maka jangan dikatakan lagi dia ahli neraka sehingga lihat kesudahan dia. Kebiasaannya, siapa yang mulanya baik jarang berkesudahan tidak baik, jarang. Ala nudrati wal qillati, kata Imam Nawawi, jarang orang yang dia buat baik sepanjang hidup, akhir dia buat jahat, jarang berlaku. Tapi ia tetap Nabi sebut untuk beri amalan. Macam kita lah, kita kan bila kita nak beritahu suatu yang supaya orang ambil jagaan ataupun ambil perhatian, biasanya selamat benda ni. Tapi kita selalu ingatkan, ingat ni kalau naik bot ni jaket jangan lupa, sebab ada hari tu bot kita tenggelam, dia tak pakai jaket, dia seorang mati. Cerita tu hari tu 20 tahun lepas. Dalam kejadian tu cuma sekali berlaku kejadian, tapi kita terus ingatkan benda tu untuk jaga-jaga. Kita ingatkan anak-anak kita pun, misalnya bila kita nak jadikan dia sentiasa beringat dan takut. Ingat, kita kata walaupun awak dah baca buku, ada orang dia baca buku pun dia boleh gagal lagi tau, supaya dia tak rasa terlalu comfort, tenang dengan apa dia dah buat, supaya dia terus tekankan sesuatu yang lebih penting. Jadi itu normal bila kita memberi ingatan supaya orang ni tak dibuai dengan keselesaan. Tuan-tuan naik kapal terbang, setiap kali naik kapal terbang, maka orang pramugara ni pun tunjuk cara keselamatan bla bla, padahal tak pernah pun, ataupun kita katakan terempas kapal terbang tu bukan kebiasaan. Adalah dalam beribu penerbangan satu jatuh, tapi dia tetap ingatkan kita. Tuan-tuan naik kereta ada tayar spare. Sepanjang kita naik kereta tu, rasanya sekali-sekala dia pancit tayar, tapi kita tu simpan tayar spare. Ada setengah syarikat kereta dia pun tak bagi dah tayar spare, sebab benda tu jarang berlaku, dia tak bagi tayar spare. Dan orang tu tukar tayar dulu sebelum bawa pancit. Kata orang beli kereta yang besar-besar tu memang dah tak ada tayar spare. Sebab kalau kita tengok secara umumnya, tuan-tuan ada pengalaman naik kereta puluhan tahun, berapa kali tayar tuan-tuan pancit? Boleh kira jari. Namun kita tetap tengok penting tayar spare, walaupun dia cuma berlaku dalam 7 tahun beli kereta sekali je. Demikian ingatan kita tentang neraka. Umumnya orang kalau buat baik, insya-Allah kesudahan baik, itu umum. Tapi kadang-kadang boleh berlaku orang yang buat baik lalu ke neraka. Lalu para ulama cuba menyingkap bagaimana berlaku su'u khatimah ini. Yang pertama, kata mereka, kerana orang ni dibuat amalan untuk dapat pujian manusia semata-mata. Tapi kalau orang tu buat amalan dia bercampur, dia memang nak puji Allah, tapi dia macam rasa seronok juga orang puji. Kita kan memang buat ni kerana Allah, tapi macam seronok juga orang tengok, orang pandang, orang tahu dia tu rajin duha, kita datang mai seronok. Orang cakap, orang ni tidak. Sebab kita agak suka untuk membuang sifat seronok dipuji. Seronok dipuji. Sebab itu bila seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, seorang dia buat amalan baik lalu dipuji dan dia seronok, apakah itu salah? Nabi kata tidak. Apakah itu tanda Allah terima amalan dia. Dia panggil busyra ajilin, khabar gembira segera. Bukan dari awal kita nak manusia, tapi kita dah buat baik sekarang, tiba orang puji kita, wah haji tu bagus, dia ni begini, kita macam seronok jadinya. Dia datang masjid awal, dia ni seorang yang prihatin, dia ni seorang yang suka tolong orang, kita macam seronok. Bukan riak, seronok. Benda baik, itu tanda Allah terima. Dia panggil busyra ajilin, khabar gembira cepat. Tapi bukan dia dari awal tu nak seorang puji dia, tak. Dia buat. Saya kata kita buat baik benda tu, benda tiba orang pun puji kita atas kebaikan kita. Kesan kita buat benda tu, orang dapat manfaat sekian-sekian banyak. Awak yang letak air kat masjid kan, orang-orang kilang, dia dahaga minum, seronok dia. Awak letak makanan kat masjid-masjid kan, dia orang pergi kerja tak sempat lagi makan, sebab Jumaat dah ke arah lewat sikit, kedua dah masuk, nasi ada makanan, dia orang macam seronok.
Kita pun gembira, ya Allah aku dah tolong dia, mudahkan urusan dunia. Yang gembira-gembira itu tanda Allah terima. Yang salahnya bila kita buat ibadat supaya kita dipuji, itu salah. Itu punca su'ul khatimah. Yang kedua kata ulama, punca su'ul khatimah bila seorang buat ibadat, dia bangga dengan kemampuan dirinya sampai dia lupa ini adalah kurniaan Tuhan pada dia. Dia ingat bahawa dia buat ibadat ni kerana kekuatan dia. Saya gagah tu saya boleh buat. Saya senang je bangun subuh, saya memang biasa bangun subuh. Tidur pukul berapa saya boleh bangun. Dia lupa Allah yang beri. Dia tidak mengakui dengan lidahnya, saya alhamdulillah Allah bangunkan saya. Ni rezeki yang dapat banyak-banyak, alhamdulillah Allah beri kelapangan rezeki pada saya. Dia tak kata sebab saya bijak sebenarnya, sebab saya ni sebenarnya yang buat coaching tu saya tahu cara nak dapat duit banyak, bla bla. Dia letak pada dirinya, orang ni tak lama. Siapa pun meletakkan keupayaan pada dirinya dan semua perkara apa terlihat ibadat, maka dia akan berakhir dengan su'ul khatimah. Sebab itu hari ni tuan-tuan, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji kerana kurniaan Allah. Hari ni tuan-tuan kita boleh duduk majlis ilmu, hari ni kita boleh tolong orang tu kerana kurniaan Allah. Kalau tidak kerana kurniaan Allah, kita tak ada apa-apa. Hari ni kita boleh taat mak ayah kita sampailah mak ayah kita dah mati kerana Allah. Hari ni tuan-tuan kita boleh buat benda tu, buat benda ni, jariah itu, jariah ini kerana Allah. Jangan kata saya memang suka benda ni. Saya keturunan saya memang keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, saya keturunan ke-20. Memang macam itulah. Tak payah sebut keturunan. Tetapi bila kita buat baik, tak boleh sebut keturunan kita. Sebutlah kurnia Allah pada kita. Kalau kita gagah, tak payah sebut keturunan kita. Saya gagah ni Ustaz, sebab saya boleh cek balik keturunan mak kilau saya rupanya. Tu saya rasa saya gagah semacam. Tak payahlah sebut keturunan sebab kita gagah. Sebutlah ini kurnia Allah. Alhamdulillah Allah beri saya kurniaan sehingga saya mampu buat benda orang tak mampu buat. Angkat besi, angkat benda tu. Kul, katakan ini semua daripada kurnia Allah. Walaula fatullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tum syaitan illa qalilan minkum. Kalau tidak kerana rahmat Allah, kurnia Allah, kita dah jadi pengikut syaitan. Jahat dah kita ni. Maka kita buat ibadat hari ni, kita buat taat hari ni kerana Allah kurnia. Sebab itu kita lihat bagaimana bimbangnya orang dekat dengan Allah akan kesudahan tidak baik. Kerana itu mereka berkata, apa pun yang kami dapat hari ni kerana rahmat-Mu ya Allah, kerana pertolongan-Mu ya Allah, kerana kasih sayang-Mu ya Allah, kerana kekuasaan-Mu yang bila mana kamu kata jadi maka dia jadi. Maka kebergantungan kami pada rahmat Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, la ta'jabu bi'amali amilin hatta tanzuru bima yukhtam lahu. Jangan kamu takjub dengan seorang buat amalan yang baik sehingga kamu tengok kesudahan dia macam mana. Dengan bahasa yang sama, jangan kamu rasa seronok kebaikan kamu buat sebanyak mana sehingga kamu tahu kesudahan kamu macam mana. Kita buat baik begini begitu, orang kata bagus haji Islam, saya memanglah nampak baik, tapi saya bimbang kesudahan saya. Saya takut dekat akhir usia saya tak jadi macam ni. Hari ni kamu tengok saya ke masjid, saya ke surau, saya mengaji. Hari ni kamu tengok saya meninggalkan yang haram itu dan ini. Tapi saya bimbang pada akhir usia saya tak jadi macam tu. Saya takut kat akhir usia saya jadi galak ke dunia balik. Saya jadi cinta dunia balik. Dah tua. Kita bayangkan bila masuk umur tua, tiba-tiba bertukar hati kita. Oh, bimbang. Sebab itu kesudahan satu benda yang kita paling bimbang. Dalam hadis kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan nilainya kesudahannya, bukan permulaannya. Itu kita sedang menghitung hari, melihat kesudahan kita bagaimana. Hari ini alhamdulillah kita masih istiqamah buat baik, tapi kita bimbang kesudahan. Itu yang duk fikir macam mana kesudahan, dicabut iman ke, disibukkan dengan dunia. Kita sentiasa mohon pada Allah rahmat. Tinggal lagi kita berpegang pada tali Allah yang bernama rahmat. Ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Jangan pegang amalan. Kita ada rekod umrah 14 kali, haji 10 kali. Rekod ni kita pegang, insya-Allah. Tak ni, jangan. Peganglah pada rahmat. Ya Allah, rahmat. Bukan amalanku, rahmat. Bukan keturunanku, rahmat. Bukan keupayaanku, rahmat. Maka para
orang yang dekat dengan khawas, mereka sentiasa bergantung dengan tali rahmat Allah. Tali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dah sebut punca orang yang su'u khatimah pertama, dia buat amalan kan tunjuk orang. Yang kedua, kerana dia mula terpedaya kebaikan dia buat sendiri, macam keupayaan dia. Yang ketiga, kerana kecenderungannya masih kuat untuk bersahabat dengan orang tak baik. Tentu kita memang dah baik, tapi sahabat kita masih belum, kita tanggalkan, kita biarkan. Ni mulut kita ni tuan-tuan, ada gigi-gigi sakit berlubang, kita belum cabut. Dia tetap memberi kesan pada seluruh gigi-gigi yang lain yang bersih, yang baik. Ada satu gigi ni berlubang, buruk, bulat, kita tak nak cabut, biar je, tanpa pun tidak cabut. Aku tiap malam duk nangis sakit gigi. Gigi lain tak sakit, gigi lain tak ada masalah, bersih, comel, putih. Sebatang tu buat onar, habis kita. Macam seluruh gigi sakit. Itulah perumpamaan kawan yang tak baik. Kita tuan-tuan dah pilih nak jadi baik, masalahnya kawan tak baik tu masih belegor keliling kita, dan dia mengambil masa-masa kita. Last sekali dia pun ajak, jom kita pergi tempat ni, kita memang tak biasa dah. Kita pergi tempat tu dan berakhir di situ. Cerita lain. Ada seorang hamba Allah, dia kata, "Ustaz, bang saya kena tangkap polis." Saya kata, "Kenapa pula?" Dia ni pergi minum air dengan perompak. Perompak ni geng-geng je, baru sudah rompak kedai emas. Saya baca juga khabar dia rompak kedai emas. Orang rompak kedai emas. Oh, tak dapat tangkap lagi. Perompak-perompak ni dia minum dengan anak murid saya ni, dia punya abang ni. Minum. Akhirnya ditangkap semua. Ditangkap, didakwa sekali. Dia ni tak, dia ni kerja lain, tapi kawan perompak dia masih kawan dia. Akhirnya dia charge benda yang sama, bersubhat. Macam subhat dengan buat lebih kurang sama. Macam orang lembu haram dengan tengok lembu haram, sama, kena 5 tahun 20,000 denda dia, 5 tahun penjara. Oh, teruk. Baik kita lembu haram terus. Tengok lembu haram dengan lembu haram, kena sekali dulu. Sebab sekarang yang tengok ni yang lembu haram tu semangat. Jadi kerja ataupun yang kita sebut dia punca su'u khatimah, kerana kawan yang jahat kita masih kekalkan terus, dan dia masih lagi mengambil masa kita. Jom aku nak jumpa, aku nak jumpa. Dia jumpa nak insah tak apa, dia jumpa untuk kita tengok aktiviti dia. Kita tak bosan sekali nak jumpa juga geng lama. Akhir kita terbabit dengan aktiviti yang melanggar perintah Allah. Sebab tu orang kalau dia nak dia tidak mau su'u khatimah, perhatikan kawan sekeliling, perhatikan. Yang saya selalu sebut, kita tuan-tuan, kita mesti ada satu filter untuk terus tapis kawan-kawan kita. Kita tak boleh atas nama kenal dia kawan kita. Ya, orang yang kita kenal tak ada masalah tuan-tuan nak kenal berapa ribu orang, sila kenal. Tapi bila nak bersahabat, maka tuan-tuan kena pilih siapa sahabat. Maksud sahabat ialah, pertama, orang yang sentiasa musafir kita. Itu sahabat namanya. Tuan-tuan tak akan musafir dengan orang bukan sahabat. Kita musafir, pilih. Yang kedua, orang yang duduk bersembang dengan kita, itu sahabat. Tuan-tuan tak akan bersembang dengan orang tak rapat. Melainkan kita tak selesa, dia tanya sepatah, jawab sepatah, lepas tu dah lari. Nama sahabat kita mesti sembang tanpa waktu. Lagi ada tajuk, cakap tajuk sekian-sekian, last sekali tajuk hantu, last sekali kawan. Mula tajuk, siapa pun saya tengok dia, kalau dia bersembang, dia penamat tajuk dia hantu. Jadi panjang sikit cerita hantu. Pernah guru saya sebut, antara tajuk dia tak boleh stop bila manusia bercakap. Pertama, tajuk hantu. Yang kedua, tajuk perempuan. Tajuk perempuan ni dia macam tak boleh stop. Itu kawan kita lah tu, sembang daripada cerita bini dia macam mana sampai dia cerita sekian-sekian, dia pun 3 jam. Perempuan bersama, dia cerita buat lelaki, buat suami masing-masing. Suami ni begini sembang panjang. Nak suruh panjang lagi, cerita buat hantu pula. Oh, jadi panjang. Padahal penakut belakang ni, tapi cakap-cakap. Akhirnya nak balik rumah takut. Itu orang-orang yang nama sahabat. Tuan-tuan akan duduk sembang, tuan-tuan tak akan ada waktu. Lagi ada tajuk,
cakap. Itu nama sahabat. Dan yang ketiga kita sebut sahabat ialah orang yang kita dapat semangat daripada dia. Setiap kali tuan-tuan dapat semangat daripada itu, sahabat lah. Semangat bisnes dia ke, semangat belajar dia ke, semangat ibadat. Orang kita dapat semangat, kita suka kawan dia sebab dia ada aura semangat. Itu sahabat. Kalau kita dapat aura taat, okey lah. Ustaz saya dengan dia jadi semangat. Semayang semangat, itu kawan. Pergi kuliah semangat, ada dia. Tengok kuliah tak ada dia, kita untung. Kan itu sahabat kita. Kerana kekuatan agama kita sebahagian daripada sahabat kita. Itu kita kan kadang-kadang wa'imah kita dalam perjuangan, wa'imah kita dalam ketaatan. Bila salah seorang sahabat kita mati, dia kita down sikit, lemah. Siapa pun, tuan-tuan tengok, tak kira lah dia orang mana, kalau kawan-kawan dia mati ke, tak ada ke, hilang, dia akan down sikit, slow. Bila kawan dia ada, dia datang kuliah duha pukul 8 pagi sebab kawan dia. Kawan dah mati, datang kuliah duha, lagi 5 minit nak habis, dia dah down. Kerana sebahagian agama dia ada kawan dia. Itu fitrah. Siapa pun kita, melainkan orang tertentu lah. Umum saya, tuan-tuan, sebahagian agama kita, kekuatan agama ada kawan-kawan kita. Sebab tu kita dengar dia ada, kita pun nak ada. Dengar dia tak ada, kita pun macam sedih sikit lah. Tak berapa. Itu kita tanya, dia datang lah. Dia tahu, datang, saya datang. Orang ni ada, ni selalu ada, kita pun boleh saya datang. Anak-anak kita pun sama, bila dia belajar tak ada kawan, dia pun down. Itu demam, rindu. Sebab apa? Dia tak jumpa kawan dia. Bila dia jumpa kawan dia je, mak dia pula demam. Sebab apa? Tak balik pula anak. Dulu anak duduk universiti, asyik nak balik tiap minggu, rindu ke mak, rindu ke abang. Sebab dia belum jumpa kawan. Dia jumpa kawan, kita pula demam, tak balik-balik. 4 tahun tak balik-balik. Sebab apa? Dia dah ada kawan. Itu fitrah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang banyak kawan, dia payah sakit. Orang ni kurang kawan, dia cepat sakit. Banyak kawan dia macam selalu happy, kawan-kawan dia macam sihat. Dia pagi kawan yang ajak ngetir, tengah hari orang lain petang orang lain, tak sihat macam mana dia. Sentiasa bergerak, dia sentiasa ada temu janji dengan kawan-kawan. Emosinya stabil. Yang kurang kawan, dia ada masalah sikit. Ini secara fitrah lah. Kembali kepada sebab su' khatimah tadi. Yang pertama kita kata su' khatimah sebab buat amalan menunjuk. Yang kedua kerana terpedaya dengan amalan pada kekuatan sendiri sampai lupa menisbahkan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga kerana kita kawan tak baik. Yang keempat punca su' khatimah kerana kita berada pada tempat yang tak baik. Tentang orang tu dia comel, dia duduk tempat tu, pergi kuliah, sembahyang jemaah, akhir umur dia nak balik kampung, duduk kat kampung. Ni kita ada penyakit balik kampung ni. Saat saya pencing ni nak duduk kat kampung. Saya tanya, awak duduk kat kampung ada apa? Bukankah awak dah ada kawan-kawan sini baik-baik? Awak boleh istiqamah kuliah. Dah balik kampung saya ada mak tinggal tanah saka, rumah saka. Orang kampung tu kenal tak awak? Dia tak kenal. Dah awak balik apa? Surau dekat lah. Ada jauh sikit lah surau, tapi tak berapa ada orang surau tu, Ustaz. Tak berapa ada. Lepas tu ada kuliah kat situ. Tak ada kuliah rasanya. So, bila orang fikir macam ni, saya kata, awak ni ada tanda su' khatimah. Tetapi perhatikan, bila kita umur tu nak balik kampung, soalan kita kena tanya, apakah di kampung itu ada hidayah, ada taufik macam kita berada tempat kita sekarang? Ada atau tidak? Maka tak ada, tuan-tuan jangan ambil risiko. Kita dah comel datang kuliah pagi petang kuliah kita. Datang solat berjemaah. Dalam kesibukan kerja kita tak pernah miss solat jemaah, dan kesibukan kerja tak miss kuliah. Kita ada kawan-kawan baik yang ingat mengingati. Dah masuk umur pencen lagi setahun nak balik kampung. Sebab apa? Ada tanah saka ataupun ada kenangan. Soalan kita tanya, apakah kamu boleh buat rutin hidayah kamu di tempat dulu kamu duduk dengan sekarang? Tak ada, Ustaz, surau jauh, orang pun tak kenal saya. Dah awak balik buat apa soalan dia? Dah rindu kampung, rindu sekian-sekian. Ini adalah alamat-alamat yang paling ditakuti. Kata sekalian, bila kita baca sejarah Nabi SAW, negeri Nabi paling sayang Mekah mula-mula. Kemudian Nabi SAW berhijrah, dan sahabat-sahabat juga berhijrah. Lalu mereka menetap di Madinah. Di situ mereka mendapat kebebasan beragama.
Di situ mereka mendapat keseronokan dalam beribadat pada Allah. Dibina masjid. Ada tak sahabat-sahabat Rasulullah yang kembali pulang ke Mekah? Umar Al-Khattab balik Mekah balik. Sebab dia rindu zaman dia main gusti dulu. Abu Bakar As-Siddiq rindu balik pada telaga-telaga di Mekah. Semua mereka tak balik Mekah. Hatta Nabi SAW selepas pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, Mekah telah dikuasai oleh orang Islam. Ternyata tidak ada sahabat yang nak menetap di Mekah. Walau Mekah tu ada Kaabah, boleh je balik. Tapi mereka nampak hidayah mereka di sisi Rasulullah yang kuat. Hatta bila mana berlaku pembukaan kota Mekah, sahabat-sahabat Ansar mula sedih. Ni mesti lepas ni Rasulullah akan menetap kat Mekah. Dan negara dia sudah dimerdekakan. Nangis termenung sahabat ni, kita balik Madinah tak ada Rasulullah. Lepas tamat perang Hunain, Nabi SAW mendapat rampasan harta yang banyak, ghanimah. Nabi beri pula banyak kepada orang Mekah. Yang ni 100 ekor unta, ni 100 ekor unta, ini 200 ekor kambing, banyak. Orang Madinah tak dapat. Sedih pula orang Madinah. Satu perasaan mereka bahawa Rasulullah akan duduk kat Mekah. Sebab Mekah dah dimerdekakan. Dan ini tanah air Rasulullah SAW. Di situ ada kubur isterinya tercinta, Khadijah. Isteri yang paling Rasulullah sayang, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di situ juga ada kubur pak saudara dia Abu Talib, atuk dia Abdul Muttalib. Yang kata lain keluarga dia, keluarga Nabi SAW. Maka orang Ansar lagi kecil hati bila Nabi beri pula banyak pada pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka mula tak selesa. Dan Rasulullah melihat wajah-wajah sahabat Ansar. Akhirnya Nabi kata, wahai sahabatku, ketika mana mereka pulang membawa unta-unta dan harta rampasan perang, tidakkah kamu redha pulang membawa Rasulullah? Sahabat Ansar menangis semua. Tak sangka mereka dapat apa yang lebih bernilai daripada harta ghanimah itu, buat balik Rasulullah ke Madinah. Sekaligus untuk menyatakan Nabi tak akan pulang ke Mekah dan Rasulullah mati di Madinah. Apa maksud daripada kisah sirah Rasulullah? Dan Ibn Nawal Umar juga mati di Madinah. Sebab di mana tempat kita dapat hidayah, pelihara tempat tu. Di mana tempat kita punya ketaatan meningkat naik, jaga tempat tu. Dah mati di situ. Ni kita bila balik kampung, down kita. Kuliah tak pergi, ada orang tak kenal. Masjid tak pergi, duduk rumah. Kenangan kat rumah. Duduk kat rumah petang-petang panjat kuat kelapa. Lepas tu pergi ngetek kedai kopi, cari kenangan. Kutip kembali sisa-sisa kenangan. Kutip balik. Walau itu cuma sisa-sisa yang tidak beri apa-apa makna untuk kita ke akhirat. Tapi ni kaki ngutip sampah kenangan ni, salah juga. Kutip-kutip ni sampai tak nak ni. Dia pun tak, saya kata dia dah berubah. Agama dia down banyak. Kuliah tak pergi, itu tak pergi. Ada hamba Allah, bila dia nak balik kampung, saya tanya dia, awak nak balik kampung? Ada surau situ? Ada surau lama. Awak kena jadi imam. Jadi makmum, bolehlah balik. Lepas balik bertahun, dia datang balik sini. Saya kata, kenapa awak datang sini balik? Ustaz, tak boleh. Saya tak boleh kuliah. Saya tak boleh itu. Memang kosong. Aktiviti kosong langsung. Rasa hidup makan minum tidur, makan minum tidur. Balik semula. Ada seorang hamba Allah, guru Quran. Waktu nak pindah tu saya dah ingat yang pindah-pindah saya. Entah sini ada anak murid mengajar. Nak pindah juga lah, ni negeri dia. Dia pun balik. Bila dia balik, lama kita rindu dia, kita melawat. Saya kata, Syekh macam mana? Allah, sini tak ada orang nak ngajar Quran. Dulu dia duduk tempat ni, ramai orang belajar Quran. Manfaat. Sini tak ada. Maka hidupnya mula terbatas dalam agama. Tak rugi. Para ulama menyebut antara su'u khatimah, bila mana kita silap memilih tempat yang tidak baik. Bagaimana nilai tempat baik? Saya katakan tempat tuan-tuan dapat hidayah, tuan-tuan dapat meningkatkan agama, maka jangan pindah. Duduk situ sampai mati. Kerana itu menjaga iman kita. Pergi tempat yang kita boleh down iman kita, jangan fikir nak tinggal di situ. Melawat sekali tak apa dah, tapi jangan tinggal di situ. Kalau saya katakan tuan-tuan balik kampung, orang kampung tak kenal dah kita, tak kenal dah. Dan kita pun bila orang tak kenal lagi, masjid pun bayar sikit, tak kenal, orang tak kenal. Kalau pergi pun kita macam tak bebas ni.
Nak tekan suri pun takut. Pergi tempat kita biasa ni, boleh tekan suri sana suri sebab dah biasa. Pergi tempat yang kita, memang dulu kita duduk situ, tapi kita tak dapat kemesraan macam dulu. Tak dapat kemesraan macam dulu. Lalu kita mula jadi macam tengok orang surau tak berapa. Rai kita meslow dah tak pergi. Kalau pergi pun lambat-lambat, balik cepat-cepat. Kemudian jarang pergi solat kat rumah, kemudian habis. Proses hidayah yang kita pernah dapat down habis. Tentang ini 4 sebab kenapa kita su'ul khatimah. Boleh jadi su'ul khatimah. Kerana bila kita buat amalan riak, bila mana kita melakukan amalan melihat kekuatan kita, dan bila mana kita masih kekalkan kawan-kawan yang tidak baik dalam hidup kita, dan bila mana kita mula cenderung berada di tempat-tempat yang tidak membina agama kita. Pergilah tempat yang agama kita terbela, terjaga, terpelihara, subur sentiasa. Maka inilah kebimbangan su'ul khatimah. Sebab itu mereka sentiasa berdoa, memohon rahmat Allah Ta'ala pada mereka. Kemudian kita Syekh Abdul Qadir, kita kalau nak berkawan, bersahabat, carilah orang yang takutkan Allah ini. Kata Hasan al-Basri, aku suka seorang bercakap tentang takut sehingga aku merasa bimbang keadaan diriku, sedangkan bila mana aku pulang di sisi Allah, Allah amankan aku. Daripada bercakap benda yang aman-aman, ahli syurga, sahabat syurga, aman-aman, sehingga bila mana aku pulang, aku dapati sebaliknya. Contoh macam kita periksa, baik kita jangka soalan tu susah supaya kita dapat study kuat. Daripada kita kata tak apa, soalan tu senang, lalu kita mau abaikan study, lalu kita pun kantoi. Biar kita bayangkan sesuatu itu susah supaya kita lebih bersiap sedia. Jangan bayangkan sesuatu itu macam senang, lalu kita mula abaikan persiapan. Contoh kita nak ke laut, kita mungkin ribut kot, mungkin kita dah siap semua, tali lah, benda pelampung. Kalau tak berlaku, alhamdulillah, senang kita. Tapi kalau kita buat, tak apa, laut biasa, mana ada ribut mesin ni, sekian-sekian, kita pun tak bawa semua bekalan. Akhir bila berlaku, kita menyesal. Sebab itu kita sentiasa fikir dalam cara membina kehidupan sesuatu yang sukar. Biar kita bayang sukar, lepas tu dia senang, tak apa. Jangan bayang senang, tiba-tiba sukar. Biar expectation kita tadi menjaga kita bersedia. Tawakuat kita, iaitu jangkaan kita, bahawa benda itu susah. Kita jangka bahawa sakaratul maut itu susah, lalu kita bersedia. Tiba-tiba kita dapati senang, maka alhamdulillah. Jangan rasa sakaratul maut itu macam senang, lalu kita abaikan persiapan, tiba-tiba suka, maka kita menyesal atas peluang yang kita abaikan. Jadi kalau kita jumpa orang-orang macam ni, tuan-tuan, kita khidmat dengan dia, kita dekat dengan dia, maka segala harta yang kita berikan pada dia menjadi pelaburan yang pulang balik pada kita. Maka jangan takut. Sebab tu Abu Bakar tidak ragu-ragu untuk beri duit harta ini semua pada Nabi SAW. Kerana tahu dia akan dapat pulangan balik berupa pahala, kebaikan akhirat kelak. Sahabat-sahabat datang jumpa Rasul, ya Rasul, letak di tempat yang Allah perintah kamu letak. Kerana mereka yang takutkan Allah, dia tahu nak letak harta kita kat mana. Kita boleh percaya ke bank letak duit kita juta-juta, percaya ke bank letak. Bank buat apa duit tu? Disimpan. Apa pulangan dia? 1% tahun atau 3%, itu je. Untuk akhirat tak ada. Barangkali syubhah pula di bisnes. Tuan-tuan boleh confident dengan orang tu, orang ni untuk letak harta, tapi kita tak confident nak letak harta kita untuk diuruskan oleh orang bertakwa. Wakaflah tanah kita, wakaf harta kita untuk diuruskan, supaya dia membawa menjadi bekalan yang kita ambil pada akhirat kelak. Kita jumpa dengan orang takut kerana Allah ini, biar harta kita berada di tangan dia, nescaya dia akan letakkan pada tempat yang baik. Tapi orang yang kita maksudkan yang takut Allah, takut Allah, yang dia tahu meletak hak sesuatu tempat mana. Dia boleh beritahu kita, harta awak buat macam ni, awak buat macam ni. Akhir semua harta kita labur mendapat pulangan yang lumayan di sisi Allah. Macam saya katakan tadi, ramai kita macam yakin pada bank-bank ni, letak duit banyak, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Kita tanya, awak yakin bank tu dia pulangkan awak apa? Oh, dipulangkan balik 10%. Lepas tu awak dapat apa kalau awak mati? Apakah awak dapat sesuatu akhirat lah? Tak ada lah. Itu jadi hak waris kita. Maka kenapa kita tak jadi lebih cerdik lagi untuk letakkan harta kita pada perkara, pada tempat di mana
kita akan mengambil semula akhirat kelak dengan gembira, dengan rasa bertuah. Oh, dunia kita sudah kita hantar ke akhirat. Kita akan menuainya di sana, mengambil di sana, menikmati di sana. Sebaik-baik manusia yang hartanya berada di hadapan, seburuk-buruk manusia yang hartanya berada di belakang. Maknanya orang pada buruk ni bila dia mati ditinggal pesaka dia tanpa sempat dimanfaatkan harta. Kalau dapat pada orang yang tidak berpenat lelah dalam harta, dia yang penat lelah masa dia untuk dapat harta, last sekali tinggal harta kat belakang. Orang paling cerdik hartanya depan, dia hantar dulu. Kalau kita kada buat rumah, paling selesa bila kita buat rumah ni, kita pun nak pindah, pertama kita hantar semua barang-barang kita di rumah tu. Tuan-tuan tak pergi dulu hantar barang, hantar almari, hantar sekian, dia penuh kita baru datang. Atau kita baru panggil bini kita, anak-anak kita datang, dia datang semua dah prepare, so finish. Tapi kalau tu kita pergi dulu, kemudian baru nak tunggu harta sampai, kita tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai, atau tak sampai macam kita harapkan. Maka itu bagaimana kita nak jadi orang cerdik. Biar harta depan kita, bukan belakang kita. Biar harta jadi benteng kita, bukan kita benteng pada harta. Biar harta duk benteng kita dari neraka Allah, bukan kita duk benteng harta kita. Harta itu khidmat untuk kita, bukan kita berkhidmat untuk harta. Orang yang membiarkan dia berkhidmat dengan harta, Allah haramkan dia merasakan kenikmatan hartanya. Tapi orang yang menjadikan hartanya berkhidmat dengan dia, maka dia akan rasa kemanisannya. Sebab hartanya berkhidmat pada dia. Kita tuan-tuan bukan jaga kereta, kereta jaga kita. Kalau ada orang hentak kereta kita, kita selamat. Kereta tak apa, kita tukar baru. Jangan kita duk jaga kereta, orang nak hentang kereta, kita pun tahan, kita pun mati kiok. Kereta selamat, buat apa? Biar harta jaga kita, bukan kita jaga harta. Jaga kita daripada neraka Allah, kemurkaan Allah. Kan itu kita akan letak di tempat yang mana kita mendapat redha, mendapat keampunan, mendapat pulangan yang baik akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.